Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersua dengan tazkirah asas panggilan Baitullah. Seperti yang kita sedia maklum, ramai orang di luar sana yang berhajat dan bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah seumpamanya. Namun dalam topik perbincangan kita hari ini, sebelum saudara-saudari muslimin dan muslimat khasnya yang ingin menunaikan rukun Islam kelima itu, apa kata? Mari kita lihat dan fahami betul-betul tentang apa yang menerangkan apa itu rukun haji dan rukun umrah. Tentang rukun haji, pengertian dan istilah iaitu mengunjungi tanah suci atau Baitullah Masjidil Haram. Hanya ianya dilakukan pada bulan haji sahaja mengikut syarat-syarat tertentu. Manakala rukun umrah pula, ianya cukup berbeza kerana boleh dilakukan pada bila-bila masa yang bersesuaian atas kemampuan kita dengan syarat-syarat tertentu. Memandangkan saudara-saudari muslimin dan muslimat ingin melakukan ibadah ini, kita kena pastikan apakah persiapan yang perlu kita fahami dan lakukan. Antaranya, kita kena perbetulkan niat kita kerana rukun ini ianya perlu dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ilmu juga penting dan kena tahu, kalau tidak kita memang susah kerana rukun ini bukan biasa-biasa. Daripada segi keuangan yang cukup, selain kesihatan jasmani dan rohani perlu sentiasa terpelihara. Kena memastikan rukun-rukun yang lain juga yang telah sempurna, dan jangan ada yang seperti mana yang kita sedia maklum, nak menunaikan rukun umrah dan haji tetapi orang itu tidak pernah bersolat ataupun berpuasa. Kalau macam tu memanglah tak boleh dan cukup dilarang sama sekali. Selain itu, akidah kita kena betul dan jangan menghampiri amalan yang hampir sama seperti amalan khurafat ataupun mensyirikkan Allah. Kena pastikan juga akhlak kena sentiasa baik dan terjaga setiap masa. Dan yang penting sekali, bila kita sudah berusia dan segala persiapan telah pun terlaksana, kita perlu berdoa dan bertawakal pada Allah sahaja. Seperti yang kita telah bincangkan tadi, seseorang itu perlu tahu apakah syarat-syarat bagi tujuan ibadah ini. Seseorang itu mestilah yang beragama Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, cukup umur ataupun akil baligh. Dan yang ketiga, mereka yang merdeka dan bukan hamba, kerana mereka ini mempunyai kuasa dan mampu melakukan ibadah ini. Dan seterusnya, kalau untuk diri sendiri pula, kenalah sihat tubuh badan yang mempunyai wang yang cukup untuk urusannya di sana dan juga tanggungannya yang ditinggalkan. Dan yang paling penting, tidak mempunyai apa-apa halangan sepanjang melakukan ibadah ini. Manakala jemaah perempuan pula, kalau ingin melakukan ibadah ini, perlulah meminta izin dengan suami ataupun wali dan mempunyai mahramnya. Surat tu berada di tanah suci Mekah.
Jika yang ingin buat badal haji dan umrah, mestilah mengikut syarat-syarat tertentu yang dibolehkan oleh syarak. Walaupun kita tahu sedikit sebanyak tentang apa itu haji dan umrah, jangan lupa ya saudara-saudari muslimin dan muslimat, kita juga kena rujuk dan fahami betul-betul tentang apa itu ibadah-ibadah yang kita nak laksanakan tadi. Selain itu juga rukun dan apa yang wajib tentang ibadah umrah pun begitu. Kita tahu seseorang itu kena ada niat. Lepas buat tawaf, sa'i, selain bersyukur dan melontar semata-mata, apa yang wajib buat, kita perlu mempelajari dan mengetahui semua. Akhir sekali, sepanjang kita melakukan ibadah haji dan umrah ini, jangan lupa juga perlu kita fahami betul-betul perkara dan hal yang lain-lain yang boleh membatalkan ibadah tersebut. Atas sebab itu juga saya menasihati diri saya sendiri dan anda semua, jika ada kesempatan waktu, rajin-rajinlah menghadiri kursus haji dan umrah secara percuma atau seumpamanya, bagi memperkukuhkan ilmu dan pengetahuan kita semua. Dengan itu, saya sudahi tazkirah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.